Metafizik merujuk kepada pengalaman rohani yang mendalam atau hubungan langsung dengan ilahi. Metafizik Sufi merujuk kepada pandangan metafizik yang dikembangkan oleh Sufi atau merupakan pengikut aliran mistik Islam dikenali sebagai tasawuf. Pengaruh metafizik dalam Islam melibatkan pemahaman aspek bukan material seperti ruh, kewujudan Tuhan dan hubungan antara sifat material dan spiritual dalam Islam. Fokus utama adalah tauhid, iaitu keesaan Tuhan, dan pengaruh metafizik lebih berkaitan dengan pemahaman konsep ini dan amalan ibadah. Pengaruh metafizik dalam Islam mewujudkan asas falsafah untuk pemahaman yang mendalam tentang realiti rohani dan hubungan dengan Tuhan, konsep tauhid akhirat dan wujudnya yang telah memberi impak besar dalam bimbingan amal dan etika agama umat Islam. Antara objektif dalam kajian ini adalah menganalisis konsep metafizik yang diajar oleh Sufi seperti konsep ketuhanan, sifat kewujudan dan hubungan antara pencipta dan makhluk. Yang kedua, mengkaji bagaimana konsep-konsep metafizik Sufi berkaitan dengan etika Islam dan norma moral. Dan yang terakhir ialah mengkaji peranannya dalam menyediakan penyelesaian atau panduan untuk menangani isu-isu sosial dalam masyarakat Islam. Dalam perbincangan isu dan tanggungjawab sosial dalam perspektif mistik iaitu tasawuf dalam Islam, yang pertama iaitu untuk mendekatkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua iaitu untuk menjadikan manusia ini mengamalkan moral-moral yang baik mengikut landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, apakah konsep metafizik di dalam Islam, iaitu menganggap manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini, iaitu mentadbir dan menguruskan dunia ini mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dari segi perspektif ini, jika difahami secara menyeluruh, membentuk dasar bagi pelaksanaan tanggungjawab sosial dan juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kontribusi positif pada masyarakat. Yang kelima, memotivasi individu untuk menggabungkan tugas sosial dengan pencapaian tujuan spiritual, menciptakan harmoni antara kesejahteraan individu dan masyarakat. Dapatan kajian ini mengandungi 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, menganalisis konsep metafizik yang diajar oleh Sufi seperti konsep ketuhanan, sifat kewujudan dan hubungan antara pencipta dan makhluk. Yang kedua pula ialah mengkaji bagaimana konsep metafizik Sufi berkaitan dengan Islam dan norma moral. Dan yang terakhir ialah mengkaji peranannya dalam menyediakan penyelesaian dan panduan untuk menangani isu-isu sosial dalam masyarakat Islam. Melalui 3 objektif kajian itu, kami menganalisis dan memperkenalkan data yang telah kami perolehi daripada jawapan soal selidik yang telah kami edarkan. Keputusan yang dibuat adalah berdasarkan tafsiran hasil pemprosesan data itu. Berikut merupakan solusi yang berkait rapat dengan hasil dapatan kajian yang dilakukan oleh ahli kumpulan kami. Solusi yang pertama adalah Sufi memandang kewujudan sebagai pengalaman spiritual dengan konsep ketuhanan mendalam sebagai hakikat sejati yang meliputi segala-galanya. Sebagai contoh, tentang hubungan antara pencipta dan makhluk adalah pemahaman akan persatuan di mana segala sesuatu adalah manifestasi keberadaan ilahi. Seterusnya, untuk solusi kedua adalah konsep tauhid dalam tasawuf, memengaruhi etika dan moral Islam, mendorong individu menjalani kehidupan berlandaskan nilai-nilai secara holistik. Oleh itu, konsep fana telah membentuk perilaku moral dan kesedaran akan kebergantungan kepada Tuhan, sementara konsep taubat dalam tasawuf melibatkan transformasi batiniah untuk memperbaiki perilaku sesuai dengan norma moral Islam. Solusi yang terakhir adalah ajaran Islam memberikan panduan dalam menangani isu sosial melalui prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang dan tanggungjawab sosial. Sebagai contoh, untuk menangani isu kemiskinan, setengah orang boleh berbahagi kekayaan mereka dengan cara melalui zakat, infak dan juga sedekah. Oleh itu, Islam mendorong nilai-nilai toleransi untuk mencapai perdamaian dan keadilan dalam masyarakat.
Weh, so ni kan rumah ni dalam kita bertiga je. Itulah, yang lain pula ada camp untuk uniform. Makin sunyi lah. Itulah, kita first time duduk 3 orang kat rumah ni. Takutlah. Dalam malam Jumaat lagi tu. Tak ada apa-apa lah, insyaAllah okey je ni. Jomlah kita tengok assignment yang Dr. Malik ni. Korang dah siap ke? Belum, dah lah susah. Lepas tu dengan kumpulan naikkan hati, asyik jadi dapat nilai je. Function tu. Memang menyusahkan. Grup aku pun bermasalah weh. Dah besar pun macam tu perangai ni. Apalah, kita bincang je lah. Tunggu. Okay. Kita buatlah sama-sama. Kau tu apa? Bila ni lah. Tadi tu janganlah. Malam ni je buat aku takut dulu. Tak boleh lah. Yang ni aku dengar ni weh. Bunyi apa tu? Bunyi apa ni weh? Alah, kucing jatuh je ni. Aku rasa kucing tu. Tak ada apa-apa kot. Betul ke? Ya. Tak apa. Aku apa. Sekejap. Weh kau ustaz weh. Aku cakap. Cepat je. Buat ustaz ni dua. Mana ustaz ni? Hello, Assalamualaikum. Hello ustaz. Ustaz cepat datang rumah kita orang ustaz. Kita orang kena kacau. Kita orang kena ganggu dan kelibat. Cepat datang rumah kita orang. Okey. Sekarang. Okey, saya yang dulu. Kita tak pernah takut. Aku belum cuba buat lampu. Jadi Biar aku nak ikut. Ni betul. Salam. Ustaz dah sampai. Ustaz, sini masuk. Allah. Korang semua okey? Okay, jadi dia macam ni Ustaz. First tu kita orang dengar macam bunyi orang ketuk pintu. Kemudian? Lepas tu dia 3 kali ketuk pintu. Lepas tu last kali pintu tu terbuka. Lepas tu Lepas tu dia duduk. Lepas tu dia ada kelibat lalu duduk kat pintu. Faham? Boleh lah Ustaz. Dia Tengok rumah ni kejap. Tengok. Boleh, sila Ustaz. Allah. Okey, tak ada benda pun. Korang just baca ayat Quran dan banyak kursi banyak kat benda tu. Rasanya orang prank rasanya tu. Korang jangan risau lah. InsyaAllah. Tadi saya datang, saya dah check dah kat rumah tak ada benda pun. Korang semua jangan takut lah. Okay. Lepas tu kalau gitu, korang semua takut ke? Rasa takut? Takut dah Ustaz. Takut kan? Takut tu biasalah kan. Allah pun berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, Allah mengatakan ciri-ciri orang beriman ada 3, iaitu yang pertama kena beriman pada perkara gaib, dan kedua mendirikan solat, yang ketiga orang memberikan rezeki. So kalau kita tak percaya pada perkara gaib ni, tak sempurna iman kita kan. Kalau gitu apa kita nak takut? Tapi kita kena percayalah pada Tuhan ada selain kita kan. Kemudian kalau kita tak percaya, kita ni bukan orang yang hamba yang ni lah. Kita perlukan, kita takut, kita perlu percaya betul ada. Dan nak percaya tu kita kena pegang tu pada 2 perkara, iaitu pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Bila kita pegang tu pada 2 itu, kita tak takut pada tu. Kita just takut pada Allah. Itu saja dari saya lah. So Ustaz tanya dulu kan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta maaf Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Kesimpulannya, pengaruh metafizik memberi asas yang kukuh kepada asas akidah Islam seperti tauhid, keesaan Tuhan dan konsep kehidupan akhirat yang membentuk kerangka teras bagi amalan kepercayaan umat Islam. Ini kerana metafizik menekankan kepentingan dimensi rohani dalam Islam, membimbing amalan ibadah dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Metafizik juga mempengaruhi perkembangan norma etika dan akhlak dalam Islam. Oleh itu, pengaruh metafizik dalam Islam memainkan peranan penting dalam membentuk kepercayaan amalan dan akhlak umat Islam, walaupun aplikasinya mungkin berbeza-beza berdasarkan konteks dan tafsirannya.